dia. Rasa tak azab Tuhan? Duk ralik sangat. Layan nafsu malah. Lepas semayang maghrib, semayang sunat maghrib pun tak mau. Kaki Tuhan bagi, tangan Tuhan bagi. Tak ada duit minta dengan Allah. Kalau sakit minta orang surau semayang hajat bagi sihat. Dah sihat malah lagi. Syurga mana yang akan diterima bagi orang yang malah untuk sujud dengan Tuhan? Sampai hari korban balas lagi daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. Pertama sekali terpanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menemukan kita di dalam rumahnya, dan bersyukur kepada Allah kerana Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita dapat buat ini Allah terima. Perkara yang paling kita takut apabila kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang paling kita risaukan apabila kebaikan yang kita buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ada beberapa perkara yang menjadikan amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bis sabr وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan ini sebenarnya kita telah banyak mendengar berkenaan dengan peristiwa bulan Zulhijjah. Kelebihan bulan Zulhijjah ini terlalu kerap kita dah dengar. Jadi saya rasa kalau saya cerita pun tuan-tuan tahu. Cuma apa yang saya nak bawa pada malam ini adalah beberapa perkara yang berkait tentang hablum minan nas itu sendiri. Kalau kita lihat tentang peristiwa dalam bulan Zulhijjah ini, yang terbesar adalah peristiwa Adhiyah.
dalam perjalanan peristiwa korban ataupun peristiwa adhiyah ini, malam ini saya tak ceritakan apa kelebihan korban, apa kelebihan puasa dan sebagainya. Tetapi saya nak bawa untuk diri saya dan keluarga saya tentang perjalanan akan adhiyah yang berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim AS, yang mana sebelum berlakunya peristiwa korban ini ada berlakunya beberapa perkara. Antaranya Nabi Allah Ibrahim AS telah menghantar dengan perintah Allah akan isterinya dan anaknya ke bumi Makkah. Pada saat itu bumi Makkah ini kosong, tak ada orang, tak ada apa-apa, cuma satu lembah saja. Seorang suami yang patuh dengan Allah. Cerita seorang suami yang patuh dengan Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menghantar isterinya Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail masa itu kecil, masih dalam susuan ibu dia, untuk dihantar ke satu tanah, satu bumi yang kering kontang, yang tidak ada sumber air waktu itu. Maka Nabi Allah Ibrahim pada ketika itu meninggalkan isteri dia dan anaknya di situ. Masa Nabi Allah Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail, Siti Hajar tanya dengan Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah ni perintah Allah?" "Ya Ibrahim, apakah ni perintah Allah?" Siti Hajar tanya, "Ya Ibrahim, apakah ni perintah Allah?" Nabi Ibrahim jawab, "Ya." Dan Nabi Ibrahim tak paling langsung, tak berpaling langsung kepada Siti Hajar ketika menjawab ya. Saya tak bawa kisah tentang Hari Raya Korban, tapi saya nak bawa, berjaya tak kita jadi seorang suami seperti mana Nabi Allah Ibrahim AS? Berjaya tak kita jadi seorang isteri seperti mana isterinya Nabi Allah Ibrahim, iaitu Siti Hajar? Berjaya tak kita jadi seorang anak seperti mana Nabi Allah Ismail AS? Allah tunjuk dekat kita tentang perkara ini setiap tahun, supaya kita ambil pengajaran dan ilmu. Bukan sekadar kita tumbangkan lembu, habis tumbang lembu seekor, kemudian kita kata kawan tu ambil daging lebih, kita kata kawan tu ambil kepala, tak habaq. Kita kata kat kawan tu ambil ekor, tak habaq. Kita kata kat kawan tu ambil tulang lebih dan sebagainya. Dan itu yang berlaku setiap tahun, tak pernah berubah. Kalau kita gagal taat dengan perintah Allah untuk 1 kilo daging saja, boleh tak kita masuk syurga? Kalau setiap tahun kita masih gagal dengan ekor lembu saja, boleh tak kita masuk syurga? Kalau setiap tahun masalah kepala lembu ni buat lari tak boleh selesai, bolehkah masuk syurga Allah? Ni dah masalah. Ketika kita makan sesuatu makanan yang bukan hak kita, hukum dia haram. Dan saat daging yang haram ini masuk dalam perut kita, maka kata Nabi, amalan kita Allah tolak.
Dan dalam satu hadis yang lain, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa-siapa yang tumbuh daripada tubuhnya, dagingnya, daripada makanan yang haram, Nabi kata pada akhir hadis itu, fannaru auladihi, neraka untuk dia. Ni janji Nabi. Apa yang berlaku kepada Siti Hajar, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim? Kalau lihat tuan-tuan, kalau kita orang Melayu ni, seorang untuk lelaki pergi hantar isteri dia tengah padang pasir dengan anak-anak dia, dengan tak ada apa, kita kata zalim. Saat seorang hamba ini menunaikan perintah Allah dan dia yakin yang tu perintah Allah, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba dia, Allah tak pernah zalim hamba dia. Yang menzalimi kita sendiri, kita yang zalim diri kita sendiri sebenarnya, kerana kita tidak mau patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun tuan-tuan kita memperingati peristiwa ni, kita cerita peristiwa ni, apa yang kita dapat dalam hidup kita. Tuan-tuan, kalau orang belajar 50 tahun buat korban, takkan dia tak pandai lagi. Kalau orang yang dengar cerita 40 tahun tentang korban ini, tapi dia tak boleh jadi suami yang baik, maka cerita ni cuma jadi hikayat, cuma jadi cerita. Sebab itu tuan-tuan, Allah didik kita. Allah cerita dekat kita, cerita Nabi Allah Ibrahim, cerita Siti Hajar, supaya kita ini menjadi seorang hamba Allah yang baik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana untuk mengikut perintah Allah ini sebenarnya susah. Nabi bagi tahu macam tu. Jalan kepada syurga ni Nabi kata bimakarihi. Jalan dia tak apa cantik. Maksudnya bimakarihi ini, jalan kepada syurga ini penuh dengan kebencian nafsu kita. Nafsu kita tak mau nak pergi syurga. Nafsu kita rasa penat nak pergi syurga. Nafsu kita rasa cemuih nak pergi syurga. Nafsu kita rasa letih nak pergi syurga. Nafsu kita kata apa? Susah lah nak pergi syurga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi janji kat kita, orang yang duduk dalam syurga ni sikit. Tapi jalan pergi ke neraka ini penuh dengan keinginan. Bisyahwatihi. Semua orang seronok nak pergi ke neraka. Semua orang tak puas nak pergi ke neraka. Semua orang rasa tak bosan, tak cemuih nak menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Kak Ustaz, ya. Isu buat pelari daging ni tiap-tiap tahun. Jadi jalan neraka ni orang tak cemuih tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ambil yang bukan hak kita, hukum dia apa? Kita tahu tuan-tuan, tapi yang tu kita buat. Tuan-tuan, tak adakah rasa sikit takut dengan Tuhan? Tak adakah tuan-tuan, ini kadang-kadang perkataan saya ni boleh jadi orang marah kat saya. Kita lepas isyak baca surah Al-Mulk, nak elak dari fitnah Dajjal. Tapi buat pelari daging tak selesai lagi. Berkesan tak Al-Mulk ni tuan-tuan? Berkesan tak surah Al-Mulk ni bagi orang yang masih lagi buat pelari daging? Kalau dia tewas dengan 1 kilo daging, agak-agak dia tak tewas kah bila Dajjal besok offer dekat dia makanan ketika dia lapar? Yang ni 40 tahun punya cerita ni tuan-tuan, bukan 20 tahun. Ekor hilang, kepala hilang, tulang selangkar hilang. Ni bukan 1 tahun.
tiap-tiap tahun isu ini tidak boleh diselesaikan oleh umat Islam. Yang ambil ni tuan-tuan bukan penagih dadah. Kita kena akui kesalahan kita, tuan-tuan. Kita kena akui kesalahan kita yang telah kita buat puluhan tahun. Jika tidak, kita akan mati dalam keadaan kita ini tenganga. Apa tenganga? Kita kata, semayang saya banyak, baca Quran saya banyak, zikir saya banyak. Tiap-tiap tahun kita bawa, kita bagi dan kita hidangkan kepada anak, isteri dan cucu kita daging-daging yang haram. Ketika kita pergi huluk dekat isteri kita, anak kita, cucu kita dengan makanan yang haram setiap tahun. Sebab apa? Sebab kita telah mengambil yang bukan hak kita. Orang tak mau cerita hak ni, tuan-tuan. Orang cerita kelebihan korban saja. Tuan-tuan, kalau nak cerita syurga, cerita neraka sama. Jangan kali kata ahli syurga, tiba-tiba apabila datang ujian daripada Allah, kita jatuh. Tuan-tuan, Azazil ni, dia cukup selesa dalam syurga. Azazil ni, dia cukup selesa dalam syurga sebelum Allah tukar nama dia kepada Iblis. Dia rasa dia ahli syurga dah, khalidina fiha abada. Setelah Allah datangkan ujian kepadanya, dengan Allah cipta akan seorang makhluk yang bernama Adam AS. Sebelum Nabi Adam mai, tuan-tuan, sebelum Nabi Adam diwujudkan dan diciptakan oleh Allah Ta'ala, Iblis tak ingkar dengan Tuhan. Azazil ni, dia cukup taat. Kawan dia malaikat, tuan-tuan. Ketika Allah bawa mai satu ujian kepada Azazil, dicipta Sayyidina Adam AS, apa kata Azazil waktu itu? Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik pada dia. Buat apa aku nak sujud kat dia? Tuan-tuan, Allah tak bawa mai ujian lagi kat kita. Kita tak mampu patuh dengan perintah Allah dalam semua perkara. Tuan-tuan, Allah uji Nabi Allah Ibrahim AS bukan sekadar keluarganya, tetapi Allah nak tengok kecintaan Nabi Allah Ibrahim AS bermula daripada diri dia. Mana tuan-tuan, sebelum berlaku peristiwa, dia dicampakkan ke dalam gunung api. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Allah takkan nak zalim aku. Apa yang kita nak dapat, tuan-tuan, daripada peristiwa? Saya bawa ni satu sejarah, satu ni benda ni. Kalau ada masa, saya turun lagi. Cerita Nabi Allah Ibrahim AS menghantar Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail AS di suatu tanah yang tidak ada sumber makanan, sumber air. Sampai Nabi Allah Ismail ni teriak, tuan-tuan. Dan Allah hantar malaikat sabit pada tapak kaki Nabi Allah Ismail. Terpancar air ma'u zamzam. Ketika air ni terbit, maka apa kata Siti Hajar? Zamzamu, 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 kepung, kata Siti Hajar. Tuan-tuan, ayat zamzam sampailah kita dapat manfaat. Kita jangan lupa. Kita jangan lupa, tuan-tuan. Bulan ni kita kena ingat, kita boleh manfaat ayat zam-zam tu daripada siapa? Daripada pengorbanan siapa? Tuan-tuan, kita nak tanya apa pengorbanan kita pada agama? Apa susah kita untuk kita jadi orang Islam?
Apa kepenatan kita untuk kita jadi orang Islam, sebagai orang Islam yang untuk masuk syurga Allah? Apa penat kita? Tanya. Apa pengorbanan kita? Tanya. Kita kena tanya. Kita kata kita nak masuk syurga. Apa susah kita? Kena tanya. Tuan-tuan, banyak benda yang kita tak patuh dengan perintah Allah. Saya selalu cakap dalam kuliah saya. Sampailah kita tak berhenti kata orang ni. Sampailah kita tak berhenti korek orang punya keburukan. Tuan-tuan, ada tak syurga untuk orang yang buka aib orang? Ada tak syurga orang yang gali aib orang? Tuan-tuan, kita dah tua, tapi kita gagal patuh dengan perintah Allah. Kita gagal jaga lidah kita. Mana mungkin kita boleh korbankan anak kita dan kita korbankan isteri kita. Kita korbankan diri kita untuk Allah. Lidah ni pun kita tak mampu nak jaga. Kita nak mati dah. Tara nak mati itu mengumpat lagi. Tara nak mati itu cakap lagi sama-sama lepas-lepas pada kuliah muslimat, bersembang kawan-kawan. Tu tara duduk majlis ilmu tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada ke sikit rasa takut kita dengan neraka Allah? Kah kita tak percaya neraka Allah? Tak percaya. Tiap-tiap minggu baca surah Sejadah Insan. Buat apa ni? Buat apa baca Sejarah Al-Insan sujud tiap minggu? Buat apa Ustaz? Allah ampun dosa kita minggu lepas, minggu ni, minggu depan. Berapa ribu orang lah kita kata kat orang. Gak boleh masuk syurga. Kita minta maaf dah lagi. Jumpa tak kawan tu, saya minta maaf. Dan satu kampung ni pun kita tak minta maaf lagi. Dan antara dosa yang ditangguh oleh Allah adalah dosa kita dengan manusia. Tuan-tuan, peristiwa ni yang berlaku kepada Siti Hajar, berlaku kepada Nabi Ibrahim, Allah rakamkan dalam Quran. Bila Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan, tinggalkan isteri dia, Siti Hajar. Siti Hajar, Nabi Ismail. Seorang suami, fitrah dia sedih mesti ada. Mohon kata kakak. Allah rakam dalam Quran. Selepas Nabi Allah Ibrahim AS tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail AS, apa kata Nabi Allah Ibrahim? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in inda baitikal haram. Rabbana liyuqimas salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 37. Apa kata doa Nabi Allah Ibrahim AS? Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah, yang tidak ada tanaman padanya di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohi. Wahai Tuhan kami, mereka ditempatkan di situ supaya mereka mendirikan salat patuh dengan Allah dan memakmurkannya dengan ibadah, ta'abbud dengan Allah, jadi hamba Allah. Tuan-tuan, kita tak berjaya jadi hamba Allah. Kita masih jadi hamba nafsu kita sendiri. Rakuih dok ada, tamak dok ada, dengki dok ada. Gaduh satu kampung tak boleh hilang.
Tuan-tuan, Allah ni suruh kita jadi orang baik ya. Antara orang yang dikasihi oleh Allah, kata Nabi, mereka yang beri manfaat kepada ummah. Siti Hajar, Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim telah memberi manfaat kepada seluruh umat Islam dengan zahirnya ma'u zamzam. Kita apa manfaat kita? Apa manfaat kita pada orang Islam, tuan-tuan? Kita tanya. Kita kena tanya, apa manfaatku pada orang Islam? Untuk aku dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajarlah Nabi Allah Ibrahim ini dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim AS? Oleh itu jadikan hati sebahagian daripada manusia tertarik gemar kepada mereka, supaya datang beramai-ramai di situ dan dikurniakan rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan, hasil tanaman. Semoga mereka bersyukur. Lepas tu guru kami kata apa dia? Barakahnya bumi Mekah dengan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa dah. Zaman dia doa, ya Allah, jadikan orang ramai mai di Mekah ni. Dan muliakan bumi ni. Kata Nabi Allah Ibrahim, doa Nabi Allah Ibrahim dengan buah-buahan. Tu guru kami kata, barakahnya bumi Mekah dengan sabit doa Nabi Ibrahim, dan barakahnya bumi Madinah dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pergi Mekah, cari buah apa? Semua dah. Kalau lah tuan-tuan rian buat. Petai dah. Tempoyak dah. Tuan-tuan cari apa di Mekah ni semua dah. Semua. Orang heran. Heran tuan-tuan. Zaman saya tahun 90 dulu. Saya duduk di sana tahun 90. Terkejut saya. Buah moktan ada. Rambutan ni bukan kadang rambutan merah lah. Rambutan gading pun ada. Saya tanya, mai mana? Dia kata, inilah Mekah. Inilah Mekah dengan doa Nabi Allah Ibrahim. Pada zaman dia, Allah kabulkan. Tapi tuan-tuan, kita kena tanya, pasal apa Allah tak kabulkan doa kita? Sebab kita melawan. Kita tak patuh dengan perintah Allah, lalu Allah tidak mustajabahkan doa kita. Allah tak kabulkan doa kita. Antara doa yang dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang hampir dengan Allah. Doa ni mustajabah. Nabi kata, jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Dan ketika kita minta tolong dengan Allah, tatkala itu, maka Allah segera menolong kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya, apa siapa doa kita tak mustajab? Kita minta. Tuan-tuan, kita minta jadi orang baik ni tiap-tiap hari tu. Minta kuat iman ni tiap-tiap hari. Allah mansurna bil iman. Minta kuat iman. Tuan-tuan, takkan orang kuat iman ni mengumpat lagi? Takkan orang kuat iman ni bergaduh lagi? Takkan orang kuat iman ni balah lagi? Tuan-tuan, tanda kuat iman tu. Cuba cek. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita tengok dalam Quran, sifat-sifat orang yang beriman tu ada tak kat kita? Kita tengok ayat tentang hamba Allah yang beriman itu, kata Allah apa? Hamba Allah yang Ar-Rahman. Mereka ni, kata Allah, jalan di atas muka bumi dalam keadaan yang rendah diri. Tak sombong, tuan-tuan. Kita tak boleh orang tegur kita. Orang tak kenal aku siapa lagi. Tuan-tuan, Nabi
Abad kat kita dalam hadis sahih, orang sombong tak ada peluang masuk syurga. Betul Allah sebut tiap-tiap minggu kita baca ayat hak sujud tu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ayat hak ujung. Wa hum la yastakbirun. Mereka hak tak sombong. Mereka yang tak sombong saja, mereka yang boleh taat kepada Allah, yang ikut perintah Allah. Mereka yang tidak sombong saja, mereka yang boleh mengikut seluruh perintah Allah. Kharru sujada. Tentang apa ayat seterusnya? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Wah, tak sombong. Ayat seterusnya bangun malam. Bangun malam buat apa? Mereka ini mengharap rahmat daripada Allah dan bantuan daripada Allah. Tuan-tuan, perangai salafus salih, perangai orang-orang salih. Tengah malam, dia bangun, dia minta rahmat Allah. Saya nak tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, jayakah kita tiap-tiap malam bangun minta dengan Allah supaya Allah tolong kita jadi orang salih, Allah tolong kita masuk syurga Allah? Tak berjaya, tuan-tuan. Kalau tidak berjaya, bermakna kita gagal menjadi orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tak berjaya jadi hamba Allah. Kerana apa? Kerana kita masih jadi hamba nafsu. Kita ikut nafsu kita. Lepas itu Nabi kata, orang yang celaka ni Nabi kata, orang yang bodoh ni Nabi kata, Ahmad, orang ini sentiasa mengikut kehendak hawa nafsu dia. Kita ikut nafsu kita. Tak mau sembahyang sunat. Lepas sembahyang maghrib, duduk lagi. Tuan-tuan, Allah bagi umur ni nak buat apa? Ha? Untuk tengok TV ya? Kita habis umur tengok TV ni berapa puluh tahun lah, tuan-tuan. Kalau Allah tanya, umur yang aku bagi kat hang untuk tengok TV saja, agak-agak tuan-tuan, kita duduk tengok drama tiap-tiap hari ni, boleh masuk syurga? Dah tahu kata tak boleh. Itu seronok kan? Seronok kan? Sebab apa? Sebab sesuai dengan nafsu kita. Sesuai dengan nafsu kita, pada ketika itu kita ikut nafsu kita. Sebab kita terlupa yang satu hari kita akan balik jumpa Allah, kita akan pergi syurga atau pergi neraka. Yang ni tiap-tiap minggu Allah dah ingat. Ayat surah sejarah tu. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا. Itu dia. Masa tak azab kan? Duk ralik sangat. Layan nafsu malah. Lepas semayang maghrib, semayang sunat maghrib pun tak mau. Kaki Tuhan bagi, tangan Tuhan bagi. Tak ada duit, minta dengan Allah. Kalau sakit, minta orang surau semayang hajat bagi sihat. Dah sihat, malah lagi. Syurga mana yang akan diterima bagi orang yang malah untuk sujud dengan Tuhan? Sampai hari korban, balah lagi daging. Syurga mana? Saya nak bagi masuk pencuri. Ni kalau kita nak buat hudud, tuan-tuan, tangan kita kena potong semua ni. Kaki kena potong ni semua.
yang tahu tuan-tuan, tahun ni berhentilah nak. Kalau kita boleh satu kupon, ambil satu beg lah. Saya nak tanya, boleh tak ikut perintah Allah? Atau kita nak lawan perintah Allah? Yang ni, pilih tuan-tuan. Tiap-tiap minggu. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah datangkan peringatan kepada kita. Kita pilih. Nak syurga, nak neraka. Pilih sendiri. Kita tak boleh nak salah Allah, nak dakwa Allah. Allah dah bawa mai kepada kita Nabi. Allah dah bawa mai kepada kita Quran. Allah dah tinggalkan kepada kita al-ulama warasatul anbiya. Tapi kita jenis nak lawan juga Allah. Tak semayang, tak bangun subuh 2-3 hari. Selamat. Kita tak semayang subuh 2-3 hari, tuan-tuan. Itulah hak zaman muda dulu. Berapa waktu? Tuan-tuan, iblis sekali ya tinggal sujud, Allah hambat keluar dari neraka. Kita semua hidup berapa kali tinggal sujud? Boleh masuk syurga? Tu masa muda-muda kita dulu. Ustaz, saya taubatlah. Tuan-tuan, kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, tanda orang yang diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Satu, kata dia faham hukum hakam agama. Kedua, Allah buka kepada dia pintu kebaikan. Kita tengok diri kita, banyak tak kebaikan yang kita dah buat. Ketiga, Allah berikan kepada kita kemanisan di dalam berbuat ibadah. Kata Abu Layth As-Samarqand di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tanda taubat itu diterima oleh Allah, kata Abu Layth As-Samarqand, satu, lidah dia bersih dari maksiat. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana kita duk maki orang, Pak? Dalam hidup ni kalau seorang maki, kita bawa kereta orang celah bagi kat kita, kita maki sumpah seronok kawan, nak cari mana kawan? Kawan nak kita maki tu nak cari mana? Tuan-tuan, hukum maki orang ni makruh ke haram? Saja dia nak tanya tuan-tuan. Kita mengaji rehat-rehat, kata bicara santai. Nama pun bicara santai. Sebab saya tengok tuan-tuan tak santai lah. Maki orang ni makruh ke haram, tuan-tuan? Kita bukan tak tahu, kita tahu, kita alim, tuan-tuan. Dalam kita tahu tu kita duk maki orang. Tuan-tuan, dalam umur saya nak pikan 60. Kalau 60 tahun ni tuan-tuan, Allah sampai umur saya 60 tahun, katakan berapa ribu orang yang telah saya maki, berapa orang yang saya pernah minta maaf dengan dia. Agak-agak kita boleh masuk syurga. Itu zaman muda ni. Siapa yang kita dah minta maaf dengan dia, Pak? Kemudian kata Abu Layth As-Samarqand, antara dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jauhkan ia daripada perkara-perkara kemaksiatan dan kejahatan. Kita tengok dalam diri kita, maksiat kita suka tak lagi? Tempat-tempat maksiat kita suka tak lagi? Kalau masih tidak berkurang maksiat dalam hidup kita, bermakna dosa ini masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kata Abu Layth As-Samarqand, iaitu dia dikelilingi oleh orang-orang yang saleh. Tanda dosa itu Allah ampunkan, kata Abu Layth As-Samarqand,
Allah hantar kepada kita, keliling kita orang baik-baik. Masa kita jahat dulu, Allah hantar kepada kita, keliling kita orang semua orang jahat-jahat. Ketika Allah ampunkan dosa kita, kata Abu Lis Al-Thammarqan, tatkala itu Allah tukar dah orang di keliling kita, orang yang baik-baik, orang yang menunjukkan kepada kita jalan kepada kebaikan. Perkataannya, kata ulama, iaitu mereka ini menunjukkan kepada jalan kebaikan, kata ulama. Ada tak kawan kita ni? Bila kita nak kata orang, dia kata, dah tu kita dah tua lah. Nak kata apa kat kawan tu? Cukup lah. Semayang kita tak banyak, semayang malam tak boleh berjaya bangun tiap-tiap malam. Duk kata kat orang lagi, semayang sunat maghrib pun culah tu. Kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum, pakai jari tiang. Yang tu tara nak mati ke tu, tuan-tuan? Tu tara nak mati. Tara nak mati tu tak boleh semayang sunat, macam mana? Tuan-tuan, saya kata ni bukan untuk dalam dunia ni. Dah, dalam dunia ni sat dah. Susah dalam dunia sat. Sekejap ya. Sakit dalam dunia sekejap saya. Kita sakit kecil manis baru 15 tahun dah. Baru 15 tahun, bukan daripada lahir kencing manis dah. Kita gout ni baru 5-6 tahun. Gout ni sakit tuan-tuan. Tapi azab neraka Allah ini khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Tuan-tuan, api dalam dunia ni nak dibandingkan dengan api neraka Allah 70 kali ganda. Kalaulah ahli neraka itu keluar dari neraka dan dia rasakan api dalam dunia, dia kata sejuk buat sejuk api. Api dalam dunia ni baru 1% saja. Tu pun tak sampai. Setengah ulama mengatakan 0.1. Ni hak dalam dunia ni yang kita tak mampu, yang kita tak lalu untuk tanggung api neraka Allah. Dalam dunia ni kita dah tak mampu tanggung api dunia, tuan-tuan. Kita dah tak mampu tanggung, tuan-tuan. Itu saya nasihatkan diri saya khususnya. Tuan-tuan, diri saya khususnya, maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dah masuk ke 9, tuan-tuan. Baru sampai cerita air Zam-Zam. Tak sampai lagi Nabi Allah Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Saya nak tutup lah. Tapi sebelum saya tutup, tuan-tuan, saya nak sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Hadis ni riwayat Tirmizi, Hakim dan At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Nabi kata, buat baik. Amal soleh ni tuan-tuan buat baik. Ada badan, buat baik. Jangan buat jahat dengan orang. Ada mulut, buat baik. Buat baik ni apa? Baca surah Al-Ikhlas, baca tasbih, baca istighfar. Kurangkan sembang. Kurang sembang. Sebab kita nak masuk liang. Kita sembang dah lama dah, tuan-tuan. Kalau umur kita 70, kita sembang dah 70 tahun. Kita sembang 70 tahun. Tuan-tuan, kalau 70 tahun kita kumpul surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Kita jangan harap anak kita baca. Balik tengok anak-anak kita, dia buat apa? Bila hari akhir kita dengar anak kita baca Quran dalam rumah. Bila hari akhir kita dengar anak kita baca istighfar dalam rumah. Saya periksa, tuan-tuan periksa. Bila hari yang terakhir kita dengar suara anak kita baca Quran.
Dalam rumah kita balik. Kita balik penat-penat ni tuan-tuan. Sampai di rumah, kita dengar suara anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Tuan-tuan, kalau balik malam ni, lepas pada ni, tuan-tuan balik, sampai pintu rumah, tuan-tuan dengar suara tu. Agak-agak tuan-tuan jatuh air mata. Kita balik ni tuan-tuan, sebelum kita buka pintu rumah, kita baru nak buka kunci lah. Kita dengar dah orang, suara siapa ni? La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ayah, ibu dengar suara, ni anak aku, ini suara anak aku. Tuan-tuan, betapa sejuknya hati kita. Tetapi suara tu kita tak pernah dengar dalam rumah kita. Yang kita dengar suara gelak tawa mereka. Yang kita dengar suara yang bukan suara yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau masa hidup ni kita tak pernah dengar suara anak kita baca Quran, agak-agak besok kita mati, anak kita nak baca untuk kita tak? Masa hidup ni kita tak dengar pun suara mereka. Mereka dengan telefon mereka, mereka dengan hidup mereka. Mereka tak peduli pun kita. Walaupun kita masih hidup, kita ada duduk dalam rumah. Tuan-tuan, apa Nabi pesan? Nabi kata, beramal sebelum datang perkara ni. Pertama Nabi kata, kefakiran yang akan melupakan kamu dari kewajipan. Jangan sampai waktu susah mai, waktu fakir mai, sehingga kita melupakan segala kewajipan kita. Betul tuan-tuan? Yang kita tanya pasal apa tak boleh main surau? Saya sibuk Ustaz, duk kerja, duk cari duit Ustaz. Tuan-tuan, mengaji ni wajib tak? Ni hadis sah. Nabi kata mengaji, menuntut ilmu ini fardu ain atas laki-laki yang muslim, atas perempuan yang muslim. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, bila kita mula mengaji? Ustaz, saya mengaji umur 40. Daripada 40 sampai 15. Tak dosa tuan-tuan. Hadis tu, hadis sah. Tuntun ilmu ni wajib. Wajib ni kan wajib kifayah. Semayang jamaah wajib kifayah. Sekurang-kurang jika ada 3 orang di dalam qaryah itu melepaskan kifayah, selesai satu kampung. Tapi menuntut ilmu ni fardu ain, yang wajib atas diri mukallaf itu sendiri tuan-tuan. Bila kita mula mengaji tuan-tuan? Bila kita mula mengaji fiqh? Bila kita mula mengaji tauhid? Bila kita mula mengaji tasawuf? Saat saya mula mengaji umur saya 45. Dia 45 sampai 15. Tuan-tuan, kalau fardu ain ni dia sama wajib dia sembahyang tuan-tuan. Kita dah nampak tinggal sembahyang saja. Kita tak nampak yang kita tinggal mengaji berpuluh tahun. Tak upaya tuan-tuan kita nak masuk neraka Allah. Tak upaya, terlalu banyak kesilapan kita, kesalahan kita dengan Allah Rabbul Izzah. Yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Jangan sampai tuan-tuan kefakiran, kesempitan yang melupakan kita kepada kewajipan. Kedua, kekayaan yang menimbulkan rasa angkuh dan sombong.
Tuan-tuan, orang kaya ni sikit yang masuk syurga. Sebab apa? Sebab kaya ini disertakan dengan keangkuhan dan kesombongan. Itu kalau nak sedekah, jangan tunggu kaya. Jangan tunggu saya kaya, Ustaz. Sebab Nabi kata apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Ubatlah penyakit kamu dengan sedekah. Kalau ada hajat, Nabi kata sedekah. Kalau nak musafir, sedekah. Tuan-tuan, ni amalan saya. Tiap-tiap saya nak musafir, tuan-tuan, saya akan sedekah dulu. Sebab saya kalau nak musafir, nanti adik saya mai, murid saya mai, orang yang mai di keliling semua saya bagi duit. Saya bagi duit itu bukan sebab mereka tak ada duit. Saya bagi duit itu sebab saya maukan keselamatan yang seperti mana dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sayang duit lagi, kita sayang. Kita mau selamat. Tapi kita kedekut. Kita kedekut. Tuan-tuan, saya kongsi dengan tuan-tuan. Saya pergi mana-mana, tuan-tuan, orang tanya saya, Ustaz, dah kencing mana ya? Saya kata tak ada. Darah blood pressure saya, tuan-tuan, 125, bawah 80, 70. Saya umur saya nak masuk 55. Saya tak ada apa penyakit, tak ada dalam badan. Alhamdulillah, syukur dengan Allah. Saya cuma asma. Asma tu pun tak macam orang lain. Saya asma saya boleh main bola, tuan-tuan. Orang pelik dengan saya. Ustaz kata asma, tapi Ustaz boleh jadi striker, macam mana? Apa rahsia saya, tuan-tuan? Saya ikut apa yang arwah orang tua saya buat. Orang tua saya ni, tuan-tuan, dalam hidup dia, amalan yang dia tak pernah tinggalkan, sedekah. Masa bila saya tahu? Selepas kematian dia. Ketika Cina mai jumpa saya, India mai jumpa saya, orang bukan Islam mai jumpa saya, dia kata apa? Ini haji banyak baik. Orang lain tak mau kasih wang pada saya, dia kata, tapi ini haji tiap-tiap kali dia pergi pekan, dia akan bagi saya wang. 3 hari almarhum meninggal, tuan-tuan, mai jumpa saya. Ini orang baik. Dia kata kat saya, Haji, ini orang baik. You punya bapa orang baik. Dia kata. Saya ikut sampailah, tuan-tuan. Sampailah. Sampai sekarang saya ikut. Saya tak tinggalkan amalan. Maka apa yang Nabi kata? Orang yang bersedekah ini, kata Nabi kata apa? Badan dia sihat. Allah tunjuk. Allah tunjuk kat kita. Allah tunjuk, tuan-tuan. Jadi kalau nak sihat, jangan kedekut. Tuan-tuan, reta yang kita peluk ni kita tinggal. Tinggal, tuan-tuan. Reta yang kita peluk, yang kita sayang ni tinggal. Reta yang kita sedekahkan, yang tu reta yang kita bawa. Sebab itu kata ulama, ada beberapa perkara yang akan diragut daripada tubuh kita. Pertama nyawa, kedua reta, ketiga amal ibadat kita, keempat jasad kita. Nyawa kita ragut daripada tubuh. Reta kita yang ragut siapa dia? Ahli waris. Kemudian amalan kita yang ragut siapa dia? Orang yang pernah kita khianat, yang kita kata kat dia, yang kita maki kat dia, yang kita berdengki kat dia, yang kita zalim kat dia, yang kita hutang tak mau bayar. Tuan-tuan, ada hutang tak? Ada bil tak bayar ni, hutang. Lagi value pula, syarikat hak kita hutang tadi orang Melayu. Nak bayar dengan apa? Dekat sana tak ada duit, kita tak buat duit. Dekat sana kita akan bawa amal soleh. Tuan-tuan, ada hadis kan? Tuan-tuan, jumpa hadis tak? Ada satu hamba Allah yang berhutang, yang Nabi tak mau sembahyang. Lalu sahabat bayarkan hutang tersebut. Nabi kata apa? Bawa aku sembahyang dengan dia.
Kita hutang lilin pinggang, tuan. Ada hutang yang kita lupa kan. Jaga. Sebab hutang ni wajib bayar. Baik. Apa lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 9-4 minit dah tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan cakap dalam hati tu. Ustaz, bila nak berhenti cilaka sembuh kata. Aku memang silap mai malam ni kata. Memang silap aku mai malam ni kata. Ustaz ceramah pun lama. Yalah, saya pun tak tahu saya mai bila lagi. Tak tahu mai bila lagi surau tuan-tuan. Mungkin lepas ni saya mati. Tuan-tuan, insya-Allah panjang umur. Tuan-tuan panjang umur insya-Allah. Yang ketiga, penyakit yang membinasakan sehingga sukar untuk beramal. Jangan sampai mai benar ni baru nak buat amal baik. Dah sakit barulah panggil. Dah tak ada kaki barulah nak pergi masjid. Masa ada kaki tak mau. Tuan-tuan, Allah bagi kaki ni percuma. Allah bagi tangan percuma. Allah bagi telinga, mata semua percuma. Sebelum dia hilang, bawa kepada kebaikan. Keempat, Nabi kata apa? Masa tua yang menimbulkan keuzuran. Ni jaga. Kita dah tua ni, kita tak larat tuan-tuan. Tak larat lah. Kita dah balik macam budak-budak. Cepat kecil hati. Kan? Mengantuk pun cepat. Dah balik budak-budak balik. Ya dah. Makan tak boleh. Yang ni makan silap sikit, lagi berangin. Budak-budak. Kan? Ni nak balik budak-budak kan? Gigi pun tak ada dah. Kan? Ni kata ulama. Tanda kita dah hampir masuk liang. Apa dah? Bulu kat badan kita ni daripada hitam tukar jadi putih. Saya tengok dalam surau ni banyak putih kan. Tengok macam tak larat dah tu. Dah masuk liang tu. Kedua, kata ulama apa dah? Gigi luruh. Sebatang. Ni nampak penuh ni, bohong lah semua ni. Gigi palsu. Senyum-senyum penuh kan. Senyum-senyum penuh gigi. Bohong. Gigi palsu. Terus patah tengok gelabah. Ketiga, apa kata ulama? Mata mula kabul. Tuan-tuan, budak-budak ni dia bukan nampak. Setelah 40 hari baru dia nampak cahaya. Dia lahir dia tak kenal. Budak-budak ni bila dia lahir dia mengikut naluri. Mata dia tak nampak ni. Kemudian kata ulama apa? Tanda yang terakhir. Bila dua kepala lutut sakit. Tu hak gelak tu sakit tu. Dia kalau tak sakit dia tak rasa. Dia rasa tu Ustaz kata kat aku, dia kata. Ustaz kata kat aku ni, kata lutut dah dua-dua sakit Ustaz. Jaga. Berasa dah sakit dua belah lutut, jangan duk ngumpat lagi. Jangan duk kata kawan-kawan lagi satu surau. Jangan duk kelahi lagi satu surau. Cukup dah. Jangan duk balas lagi daging korban. Saya ingat lagi sekali. Saya ingat ni. Takut kita makan benda haram, tuan-tuan. Benda ni bukan setahun, 2 tahun, dah 50 tahun. Dan isu ni, tuan-tuan, saya kaji setiap masjid yang saya pergi, masalah ni tidak selesai sampai lah. Setiap masjid tuan-tuan yang saya pergi, saya tanya berkenaan ni dengan pegawai takbir. Dia kata, Ustaz, isu ni tiap-tiap tahun berlaku. Itu yang saya kata, tuan-tuan. Dajjal besok dia main fitnah dia. Dia akan tawarkan kita makanan saat kita lapar. Saat kita lapar. Yang ni kita duk kenyang pun kita tak ketahuan. Dalam duk kenyang ni kita jatuh ketika lapar. Baik. Sikit lagi.
Surau ni lah saya buat lagu ni. Tempat lain saya tak buat. Tempat lain saya berhenti sharp. Surau ni lah 9, 10. Kematian yang cepat dan tiba-tiba. Dan keenam, ketika munculnya Dajjal. Dan yang ketujuh, Nabi kata jangan tunggu sehingga hari kiamat yang mengerikan. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni temuan saya dengan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan saya minta maaf banyak-banyak dengan semua jemaah di sini. Minta maaf banyak-banyak. Cumanya sebelum saya nak tinggalkan tuan-tuan, tolong jangan tinggalkan tahlil. Tahlil ni tuan-tuan, saya dapat daripada guru saya, iaitu almarhum Tuan Haji Ali bin Musa. Dia pesan kat saya, jangan tinggal. Baru ni tuan-tuan, saya lihat satu video daripada almarhum Habib Muhammad Al-Alawi Rushayfi. Dia pun mengijazahkan akan tahlil yang sama. Antara yang saya baca, dia kata apa? Orang yang beramal dengan tahlil, antara dia kata, ni Habib Muhammad Al-Alawi Rushayfi, dia kata apa? Besok mati, tubuh dia Allah jaga. Kadang orang tanya, Ustaz, bukan daripada hadis, daripada ulama, daripada Habib saja, macam mana tubuh boleh tak reput? Kan? Kadang orang tanya, bukan daripada hadis. Cuba kita kaji lagi benda yang dia beritahu di ulama. Tuan-tuan, kalau masa hidup ni kita melazimkan tahlil, saat mati kita boleh mati dalam keadaan menyebut tahlil. Orang yang mati husnul khatimah, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tubuh dia dijaga oleh Allah. Dan tubuh yang tidak reput, tubuh yang mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan tinggal tahlil ni tuan-tuan. Saya baca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz beramal macam mana? Saya tiap-tiap lepas sembahyang saya baca 10 kali. Sebab saya takut. Saya takut antara maghrib dengan isyak, mana tahu saya mati. Antara isyak dengan subuh, mana tahu saya mati. Jadi saya nak baca siap-siap dulu. Mana tahu orang yang melazimkan sesuatu amalan, Nabi janji kat dia sebelum dia meninggal dunia, Allah beri kesempatan untuk dia berbuat amal soleh tersebut. Jadi setakat ini saya minta ampun, minta maaf. Saya akhirkan kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ya, sebelum saya tutup dengan doa, kalau malam ni tuan-tuan saya ingin buka satu amal jariah untuk madrasah. Sebab madrasah kita sekarang ini sedang membina satu masjid seluas 11,000 kaki persegi. Dan madrasah itu di Kuala Terengganu, dan saya baru dalam setahun terima wakaf tersebut. Antara yang kita nak buka pada malam ni tuan-tuan, antara yang kita nak buka pada malam ni untuk wakaf tile, wiring dan shilling. Sebab masjid tu dah hampir siap, hampir 90%. Dan bila ketiga-tiga ni selesai, dan insya-Allah kita boleh gunakan setakat mana yang kita boleh gunalah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan malam ni tuan-tuan nak sama-sama dengan kita selesaikan pembinaan masjid. Dan tuan-tuan, untuk pengetahuan, saya ada 3 sekolah. Ketiga-tiga sekolah yang saya buka, saya cuma nak bantu orang. Memang daripada dulu, daripada 41 tahun yang dulu, 25 tahun yang dulu,
Pelajar saya saya tak ambil apa-apa yuran. Orang kaya ke, orang miskin ke, siapa pun dia, saya tak ada pilih kasih. Orang tanya saya kenapa Ustaz buat macam tu, sebab saya nak masuk syurga. Itu je. Sebab ini jalan kita boleh masuk syurga. Jadi kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan saya, siapkan benda ni. Tile ni tuan-tuan, dana yang kita perlukan 24,000, wiring 25,000, dan shilling itu 45,000 ringgit. Jadi malam ni kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan saya, sahabat kita akan sediakan tabung, tabung Tupperware dia. Jadi kalau tuan-tuan nak sama-sama, kalau tuan-tuan tak nak, tak apa. Cuma tadi saya dah pesan, kalau nak sihat, sedekah. Kalau nak panjang umur, sedekah. Kalau nak pendek umur, jangan sedekah. Yang tu gurau saya, tuan-tuan. Saya tak tahu surau ni, saya macam pelik. Saya jarang kuliah macam ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya kawan-kawan media. Saya memang jarang sangat kuliah macam ni. Tapi mungkin saya rasa suka kot dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ada roh lain. Saya rasa saya tak pernah kuliah macam ni. Mungkin tuan-tuan ahli syurga, saya pun seronok dengan ahli syurga. Baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pimpinlah hati kami, lidah kami, dan seluruh amalan kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Jika kami tersesat, jika kami, ya Allah, berada dalam kesesatan, tolonglah bimbing kami semula, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami nak jadi orang baik. Ya Allah, kami nak jadi orang baik, ya Allah. Kami nak jadi orang baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, makbulkanlah akan permintaan kami, dan peliharalah kami daripada kejahatan dan kemaksiatan, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, segala kejahatan yang masih kami buat, yang tak mampu kami tinggalkan, ya Allah, tolong kami untuk meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan itu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.